Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Farhan Jamal. Jadi pada malam ni FJ ingin menceritakanlah tentang perkara-perkara misteri yang pernah berlaku dalam hidup FJ daripada waktu kecil sehinggalah kepada waktu sekarang lah. Dan sebenarnya FJ ni adalah orang biasa sahaja kan. Dalam hidup FJ ni perkara-perkara misteri yang berlaku ni bukannya selalu berlaku lah seperti yang korang tengok dalam video ni. Cumanya apabila FJ buat video, jadi apa yang FJ ingat perkara-perkara misteri tu FJ kumpulkan dan dia nampak seperti banyak lah. Jadi sepanjang FJ hidup lah kan, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk IPT dan hingga sekarang, hingga kerja sekarang, tak banyak sangat perkara misteri yang berlaku. Cumanya di sini adalah beberapa perkara yang misteri yang berlaku dan FJ masih ingat lah sampai sekarang kerana perkara tersebut berlaku kepada diri FJ. Okey, sewaktu FJ berada di sekolah rendah, pada waktu FJ umur 12 tahun ke bawah, tidak ada apa-apa perkara misteri lah yang berlaku kecuali satu situasi tu memang FJ ingat sangat. Waktu tu FJ ingat mungkin waktu tu FJ berumur di antara 7 hingga 8 tahun kot, sama ada darjah 1 ataupun darjah 2. Pada waktu zaman dulu lah kan, waktu tu kita internet apa semua memang tak ada lah. Jadi hiburan kanak-kanak pada waktu tu kadang-kadang kalau dapat keluar malam tu memang sangat-sangat syok lah, sangat-sangat best lah. Dan pada malam kejadian tu FJ ikut abang FJ pergi ke rumah kawan dia. Dan FJ waktu tu kecil lagi lah. Abang FJ tu FJ tak ingat umur berapa lah kan waktu kejadian tu. FJ kecil lagi dan FJ ikut. Lepas tu bila sampai ke rumah kawan dia tu, diorang buka cerita hantu lah. Diorang ceritakan cerita hantu dan sebagainya. FJ waktu tu agak takut lah untuk dengar sebab kita waktu tu kecil lagi, kita tak ada pengalaman langsung. Bila dengar tu alamak, menyesal ikut kan. Dia duk cerita hantu pula dah kan. Dan waktu diorang cerita-cerita hantu tu, mata FJ meliar lah tengok ke arah pokok. Sebab kita rasa seram, kita takut. Alamak, takut kan. Kita mata tengok kiri kanan. Diorang fokus pada cerita tu lah. FJ duk tengok bila nak balik ni kan, takut. Lepas tu apa yang FJ nampak, ini adalah memang sebenar lah. Sebenarnya FJ pun tak cerita sangat cerita ni kepada abang FJ ke kan, siapa-siapa. FJ cuma diam-diam je cerita ni. Okey, waktu tu rumah kawan abang FJ tu dia berada di belakang rumah FJ duduk tu lah. Dan di kawasan tu sebenarnya macam kawasan kampung-kampung lah, rumah kampung dan sebagainya. Jadi banyak pokok-pokok besar di situ, bukannya rumah taman. Jadi pada waktu kejadian malam tu, FJ ternampak ada satu nak kata macam mana ya, dekat belakang rumah FJ tu terdapat satu pokok besar lah, pokok durian. Dan waktu tu pun jamban ataupun tandas jamban ni dia berada di belakang rumah. Dia orang tak letak, zaman tu masa FJ kecil tu jamban ni masih di belakang rumah. Diorang tak letak dalam rumah lah, mungkin sebab busuk dan sebagainya kan. Tandas di luar rumah, tandas mandi di dalam rumah, tapi tandas untuk jamban tu di luar rumah, di belakang rumah. Jadi dekat jamban tu ada satu pokok besar lah, pokok durian. Waktu diorang cerita hantu tu, FJ tengoklah ke arah pokok durian tu. Sebab pokok durian tu besar, FJ tengok, menghalakan pandangan FJ ke arah pokok durian tersebut lah. Dan sewaktu FJ menghalakan pandangan FJ ke arah pokok durian tersebut, memang FJ nampak secara jelas lah. Benda ni memang nampak secara jelas sebab FJ masih ingat lagi macam mana rupa bentuk dia. FJ nampak ada satu, nak kata selai kain, dia macam pendek kan. FJ nampak ada kain yang panjang warna putih dan kain tu lembut lah, kain panjang warna putih terbang daripada pokok durian itu menuju ke belakang dapur rumah FJ. FJ nampak dengan jelas. FJ nampak kain tu dia panjang, lepas tu dia melayang macam tu singgah dekat belakang dapur rumah FJ. Dan FJ dengar bila dia singgah tu pom, bunyi kuat. Lepas tu waktu terjadi kejadian tu, FJ pun tengok abang FJ dengan kawan dia. Lepas tu tengok diorang macam tak ada apa reaksi kan. Diorang masih cerita hantu tu. Mungkin FJ seorang je kot nampak. Jadi waktu tu dah nampak macam tu, jadi macam memang jadi lagi takut lah kan, benda apa tu kan. Cumanya memang FJ nampak secara jelas itu adalah kain yang terbang tu, memang kain yang sangat panjang. Lepas tu dia beralun sangat lembut singgah kat belakang dapur rumah FJ waktu tu. Dan sejurus itu pun dengar bunyi macam kayu jatuh atas bumbung tu lah. Sebab jarak di antara tempat kami bercerita tu dengan belakang rumah FJ tu tak jauh. Jadi FJ jadi macam takut lah kan waktu tu kan.
rasa alamak, rasa nak balik dah ni kan. Kalau nak balik tu kena lari sikit, kena redah pokok-pokok sikit, jadi macam dah takut. Dan akhirnya FJ pun balik. Bila FJ balik, FJ teringat lah akan kejadian tersebut lah kan, tentang kain tu dengan ada kayu jatuh, bunyi kayu jatuh di atas bumbung lah. Keesokan paginya, FJ pun tanyalah kepada mak FJ kan. FJ tanya kepada mak FJ tanya kepada dia, semalam waktu malam ada tak ada dengar bunyi macam kayu jatuh dekat belakang dapur ni. Lepas tu mak FJ pun cakap lah, dia kata tak ada dengar apa-apa, elok lah. Lepas tu FJ macam tak berpuas hati lah dengan jawapan tersebut, sebab memang FJ ingat, FJ nampak, FJ tahu macam mana rupa bentuk kain tu kan, terbang kan, dan bunyi tersebut lah. FJ, sangkaan FJ adalah benda tu ni lah, pokok tu ranting pokok tu jatuh atas bumbung dapur tu kan. Itu sangkaan FJ pada awalnya. Sebab waktu FJ nampak kain tu terbang, FJ tidak ada nampak muka ke, taring ke, rambut ke, tak ada. Memang FJ nampak kain tu je panjang. Tapi bila FJ fikir sekarang, pelik lah kain terbang kan. Lepas tu sampai FJ tak berpuas hati lah dengan jawapan yang diberikan oleh mak FJ waktu tu, sebab dia kata tak ada apa-apa pun yang berlaku kan, elok je kan. Lepas tu FJ tak puas hati. Waktu tu kecil lagi, FJ pun terus panjat pokok. Ada pokok jambu dekat belakang rumah tu. FJ pun panjat pokok jambu untuk tengok keadaan di atas bumbung dapur belakang rumah tu lah. FJ pun panjat dan tengok. Bila FJ tengok, memang tak ada kayu, tak ada kain. Jadi waktu tu macam tertanya-tanya kan. Waktu tu kecil kan, kita tertanya-tanya lah benda tu adalah benda apa. FJ pun tak cakap benda tu adalah hantu ke apa ke, bukanlah. Sebab mungkin FJ cuba jugalah cari penjelasan secara saintifik lah. Kemungkinan, tapi kemungkinan tak, FJ takkanlah ada kain terbang malam-malam kan. Yang itu FJ tak dapat jelaskan sampai sekarang lah. Dan bila ditanya kepada mak FJ pun, dia kata dia tak dapat tahulah tentang kejadian tersebut. Okey, itu sahaja yang FJ ingat lah sepanjang FJ berada di sekolah rendah, umur di antara 6 tahun hingga 12 tahun. FJ ingat yang perkara misteri yang FJ pernah alami, cerita tersebut sajalah. Okey, seterusnya kepada peringkat sekolah menengah, daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3, sepanjang yang FJ ingat, FJ tidak pernah alami apa-apa perkara pelik ataupun gangguan lah. Ada juga cerita-cerita seram, tapi cerita-cerita seram yang melibatkan orang lain lah kan. Tapi FJ tak nak cerita lah benda tu, sebab bila melibatkan orang lain ni, dia bergantung kepada orang tersebut lah. Tapi FJ nak cerita pada perkara misteri yang berlaku terhadap diri FJ lah. Okey, kita terus pergi kepada cerita yang seterusnya lah. Okey, cerita yang seterusnya ni cerita yang menarik lah. Pada episod yang sebelum ni, FJ dah buka cerita tersebut, iaitu kejadian ini berlaku semasa FJ berada di tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Kalau tak silap FJ, kemungkinan waktu tu FJ berada di tingkatan 5 lah. So dekat sekolah, sekebiasaannya FJ waktu tu sekolah asrama, sekolah teknik dan vocational. Jadi FJ duduk dekat asrama lah. Jadi budak-budak asrama ni kebiasaannya diorang daripada maghrib untuk menunggu sampai ke isyak selalu ada pengisian lah. Dan kebiasaannya ustaz ni terdiri daripada warden lah. Diorang nak buat mudah, diorang baca Yasin lah kebiasaannya. Hari-hari baca Yasin. Kalau ustaz tiba-tiba bagi ceramah tu, kami rasa macam teruja lah, pasal memang hari-hari akan baca Yasin. Sebab nak SPM kot barangkali kan. Jadi hari-hari baca Yasin, macam kalau ustaz cerita ke apa ke, jadi syok lah, kami akan dengar lah. Jadi ustaz dekat sekolah FJ ni merupakan warden lah di sekolah tersebut. Dan beliau ni bukannya orang yang cerita sangat tentang misteri-misteri ni. Dia ustaz biasa saja. Tapi kalau dia cerita tu, saya ingat FJ lah. Dia sepanjang FJ berada di tingkatan 4, tingkatan 5 di sekolah tersebut, beliau cerita misteri tentang diri beliau 2 kali je. Pertama sekali yang FJ ingat, dia cerita tentang ada harimau datang belakang rumah dia, berjumpa dengan dia dan minta dia jadi tuan kepada harimau tersebut lah. Tapi dia berdialog dengan harimau tu, dia kata dia tak nak lah, sebab yelah dia Islamik kan, kata benda-benda macam ni melibatkan jin dan sebagainya. Dia bahas dengan harimau tu dan harimau tu berlalu pergi. Ini yang dicerita lah. Allah Ta'ala alam, cerita kebenaran tu tak tahu. Kemudian yang kedua, yang macam AJ nak cerita ni lah, cerita seram yang diceritakan oleh dia. Okey, dia cerita, dia ni jarang cerita seram sebenarnya. Jadi bila dia cerita seram tu, kita orang macam kan, macam pelik juga kan. Dia ceritakan, dia ceritalah waktu kuliah tu, sementara nak tunggu isyak tu, dia cerita dekat sekolah tu ada satu pokok besar, pokok kemboja. Dan pokok kemboja tersebut berada di bengkel lah. AJ tak ingat bengkel apa dekat pokok besar tu, tapi kedudukan pokok besar tu berada di antara kantin pokok tu dan juga bengkel tersebut lah. Dan dia kata dekat kawasan pokok besar tersebut memang terdapat ada jin yang duduk di pokok besar tersebut lah. Dan waktu dia cerita tu, dia cerita tentang kalau
kamu pergi dan bau wangi di pokok tersebut, dia kata kalau bau wangi tu adalah jin yang terdiri daripada jin betina. Jadi dia cerita jin betina ni cantik-cantik lah kalau dapat tengok. Kalau Allah buka hijab, dia kata dapat tengok, memang cantik lah dia kata. Ustaz tu cerita macam tu. Lepas tu yang kedua, kalau lah tiba-tiba dia bau busuk, dia kata yang itu adalah jin jantan lah kan. Jin jantan ni rupa dia hodoh-hodoh lah. Dan kemudian pada ketika FJ dengar tu, FJ tidak apa ambil kisah sangat lah kan. FJ sekadar dengar je. Cumanya berkemungkinan lah dia cerita macam tu. Satu, sama ada betul. Satu lagi, FJ ingat dia ni macam ustaz ni ataupun warden ni, dia cerita sebab macam nak bagi amaran lah kepada budak-budak asrama yang selalu fly ni kan. Ada juga budak-budak asrama ni, diorang selalu fly tu maksudnya cabut waktu tengah malam pergi keluar kan, cabut daripada asrama. Tapi sekolah FJ tu dia keliling dia hutan, kiri, kanan, belakang tu hutan. Dan nak keluar tu, belah depan tu ada lagi sekolah. Ada dua lagi sekolah, dua sekolah menengah tak silap. Jadi kalau keluar di pagar hadapan tu, straight dengan pagar hadapan tu, siapa yang fly dekat situ memang kantul lah kalau panjat pagar. Sebab pondok guard ada di situ. Kalau nak fly, kena fly lalu ke hutan lah. Jadi memang ada je budak yang fly balik kan, dan sebagainya kan. Diorang keluar asrama dan sebagainya. Jadi pada waktu ketika tersebut, FJ memang ingat kemungkinan ustaz ni dia nak bagi budak-budak asrama yang suka fly ni risau lah dengan cerita tersebut kan. So FJ tak ambil pot sangat lah, FJ biar je lah cerita tersebut. Dan nak jadikan cerita, pada satu malam tu ada majlis lah di Dewan. FJ tak ingat majlis apa, tapi ada nasyid-nasyid waktu tu. Kemungkinan majlis Maulidur Rasul lah kot, tak silap. Diorang buat majlis malam tu. Jadi waktu tu student perempuan, student lelaki semua kumpul dekat Dewan. Dan bila dah nak habis majlis tu, dah lebih kurang pukul 10 lebih lah, dah dekat pukul 11 dan nak habis majlis tersebut. FJ teringat lah akan kisah tersebut dan tanya kepada kawan-kawan lah, weh, apa kata kalau macam kita pergi tengok yang pokok ustaz tu cakap kan, kot-kot boleh nampak ke apa kan. Waktu tu gila-gila, kita memang macam suka dengan benda macam ni lah. Kalau nampak pun it's okay macam tu, macam pergi skodeng lah kan. So kami pun waktu dah habis majlis dan sebagainya, kami lebih kurang seingat FJ kalau tak silap 4 orang kot. 4 orang kami pun berjalan. Orang balik asrama, dia kat Dewan tu dia berada di tengah-tengah sekolah. Kalau nak balik asrama, dia akan lalu ke arah lain. Kalau nak pergi ke arah bengkel tersebut, ke arah lain lah. Jadi bila budak-budak balik tu, kami pun 4 orang pergi dekat arah pokok tersebut lah. Kami pun lalu pelan-pelan. Apabila kami lalu tu, kami kena lalu beberapa bengkel lah yang berada dekat situ kan. Kami lalu di tepi-tepi bengkel tu. Waktu lalu tu memang rasa seram tu ada lah. Dan pada malam kejadian tersebut pun, yang saya ingat FJ pada waktu tu pun, bulan mengambang. Jadi pemandangan kita nampak lah, dia tak berapa gelap sangat. Jadi kami jalan-jalan, kami berhenti dekat satu bengkel tu. Bengkel tu berada bersebelahan lah dengan pokok besar tersebut. Jadi kami pun 4 orang duk jenguk kat pokok tersebut kan, duk tengok betul tak apa yang ustaz cerita ni, kok boleh nampak ke apa. Waktu tu fikir kalau nampak tu tengok keadaan lah. Kalau nampak tu macam tak seram, kami okey je. Kalau nampak macam seram, kami lari balik ke asrama kan. Waktu tu muda lagi, so kami pun pergi. Bila sampai dekat tepi tu, memang bengkel tu agak berdekatan jugalah dengan pokok tersebut. Kami tengok pokok tersebut memang tidak ada apa-apa sebarang penampakan lah. Pokok kemboja, pokok tu besar. Aku je tak tahu pokok kemboja ni besar ke tak, tapi pokok tu besar dan rendang lah. Kemudian sewaktu tunggu tengok tu kan, kami cakap kita stay lebih kurang 10 minit 15 minit lah, kita tengok sat kan. Kalau ada ke apa, kita tunggu. Dan waktu tunggu tu tiba-tiba kami memang ada macam angin menerpa kat kami lah. Ada angin, lepas tu kami bau wangi. Jadi bila bau wangi tu, semua tertengok-tengok antara satu sama lain lah. Sebab ustaz cakap kalau bau wangi ni dia jin jin betina lah kan. Cantik-cantik ustaz cakap. Kami pun jadi macam, waktu tu semua terdiam. Semua jadi macam diam, dan sebab guna bahasa isyarat je. Okey, lagi 10 minit apa kan, kami tunggu lah. Waktu dah bau wangi tu, kami semua diam dan kami tengok ke arah pokok tersebut lah. Tapi masih tidak ada apa-apa sebarang penampakan lah. Jadi bila dah tengok pokok tersebut tak ada apa-apa, tidak semena-mena, bila lagi mungkin lebih kurang lagi 5 minit untuk kami stay kat situ, tidak semena-mena tiba-tiba kami terbau yang busuk. Bila kami bau benda yang busuk ni, jadi secara tiba-tibanya macam FJ sendiri lah, FJ rasa meremang lah. Sebab ustaz cakap kalau yang busuk ni dia
jin jantan lah, dia kata macam tu. Jin jantan ni muka dia hodoh-hodoh lah. Jadi waktu tu dah terfikir dah dalam otak, alamak, benda-benda yang dah mengapu dah ni kan. Lepas tu bagi bahasa isyarat kepada kawan-kawan untuk kami bergerak perlahan-lahan lah balik ke semula ke Dewan, dan daripada Dewan tu balik ke asrama. Kalau kami terus direct ke arah asrama, nanti kantul kami daripada mana kan. So kena pergi balik ke Dewan dulu. So kami pelan-pelan undur-undur. Tapi waktu nak balik tu kami pun cakap lah di antara sama, jangan lari lah, siapa lari memang kena lah. Sebab kalau seorang lari, semua lari lah. Jadi kami pun berjalan pelan-pelan kan. Tapi waktu tu memang rasa dah cuak gila lah, cakap betul juga apa yang Ustaz ni cakap lah, Ustaz cerita ni kan. Cumanya dari sudut penampakan tu tak ada. Cumanya dari sudut bau tu memang ada, bau wangi. Lepas tu kemudian tiba-tiba bau busuk. Lepas tu kami pun balik berjalan pulang dan sebagainya. Alhamdulillah tak lari jugalah kan waktu tu. Sebab waktu tu macam kita kawan-kawan, kita kalau lari ni memang kurang ajar, memang pengkhianat kan. Antara kumpulan lepas tadi memang tak ajak dah. Jadi semua 4 orang ni jalan relax. Tapi cerita kejadian tersebut semua diam lah lepas tu. Semua tak cakap apa, semua tak cerita sangat tentang kejadian tersebut. Dan sebab satu tak nampak apa-apa, cuma bau je. Jadi kami pun cuma diam lah, ambil pendekatan duduk diam. Dan cerita tersebut pun tak disebarkan kepada orang lain lah. Kami diam je. Lepas habis daripada tengok tu, diam saja. Dan sepanjang FJ berada di sekolah tersebut, tidak ada apa-apa perkara misteri lah yang berlaku. Ada pun macam sekali ni memang FJ jenis pagi-pagi FJ akan buka surau kan untuk sembahyang subuh. Jadi sebelum subuh tu FJ dah mandi pun semua. Student lain diorang tidur lagi, bilik gelap lagi. Kadang-kadang FJ pun malas nak buka lampu dom tu kan. FJ mandi seorang-seorang apa semua. FJ akan pergi ke surau lah untuk buka lampu surau dan sebagainya untuk sedia azan subuh. Jadi setiap hari lah, kebiasaannya setiap hari waktu sekolah FJ akan pergi. Kadang-kadang ada orang lain lagi awal daripada FJ, dia akan pergi. Cumanya kejadian ni waktu tu FJ tengah ambil wuduk lah kan di surau tersebut. Seorang waktu tu FJ buka lampu-lampu, FJ perasan FJ seorang je di surau tersebut lah. Surau tu pun dia terpencil sikit lah berbanding dengan bangunan asrama, dia jauh sikit. Jadi bila FJ ambil wuduk dan sebagainya, waktu tu rasa seram juga lah. Kita seorang-seorang pagi-pagi kan. Mungkin inilah perasaan Tok Bilal kalau pergi buka masjid ke surau pagi-pagi subuh tu, orang tengah tidur kan. Tengah-tengah ambil wuduk tu, tiba-tiba ada pipe terbuka sendiri, PFJ. Waktu tu kita berdegup-degap lah. Kita macam tapi mungkin sebab FJ kan suka cerita-cerita seram kan. FJ fikir baiklah, kemungkinan yang buka pipe ni mungkin jin Islam kot. Bila pipe tu terbuka sini, FJ pun tutup balik. Lepas tu tutup pipe FJ tu. Lepas tu FJ pun melangkah masuk ke dalam surau lah. FJ seorang waktu tu orang tak datang lagi. FJ masuk dalam surau, buka lampu dan sebagainya, tunggu waktu subuh. Tunggu tu memang harap lah janganlah budak student lain tak mai kan. Sebab ada memang jenis subuh-subuh ni kami tak diwajibkan pergi ke surau. Tapi memang ustaz tu dah pesan lah, ustaz yang warden tu dia pesan kalau boleh janganlah sampai surau pagi-pagi tu tak ada orang kan, dia kata. Jadi lebih kurang selalunya pagi ni antara 5 ke 20 orang lah kadang-kadang yang akan sembahyang berjemaah di surau. Yang lain-lain kebiasaan budak akan sembahyang di asrama lah. Lepas tu itulah kejadian yang pelik yang berlaku sepanjang FJ berada di sekolah menengah dan sekolah rendah. Cerita-cerita lain FJ ingat tak ada lah. Macam FJ pun sebenarnya tidak mengalami perkara-perkara misteri sangat lah sepanjang FJ daripada sekolah rendah ni sampai sekolah menengah ni. Memang FJ jarang sangat mengalami perkara-perkara misteri lah, kecuali yang 3 perkara tersebut lah. Sewaktu FJ kecil-kecil dulu yang FJ nampak tu. Yang kedua semasa FJ dengan kawan-kawan pergi tengok pokok besar dekat sekolah menengah tu. Dan yang ketiga adalah sewaktu yang FJ ambil wuduk tu lah. Tapi yang tu bagi FJ tak ada apa-apa sangat lah, benda biasa lah kot kan. Lepas tu tak adalah kejadian-kejadian seram yang berlaku. Dan selepas ini, pada episod selepas ini, kemungkinan FJ akan ceritakan perkara seram yang berlaku semasa FJ berada di IPT. Dan cerita ni hardcore sikit sebab waktu ni FJ diganggu lah. FJ diganggu. Dan cerita ni agak dahsyat jugalah untuk diceritakan pada masa akan datang. Jadi korang tengoklah pada episod akan datang. Jadi sekian, sampai di sini saja untuk cerita santai FJ pada malam ni. Korang jangan ambil serius sangat sebab FJ pun untuk santai saja. Ini cerita pengalaman FJ alami. Tak perlu serius sangat, tak perlu nak ambil kisah sangat lah. Dan kita akan jumpa pada episod yang akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.